Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan memberikan penerangan tentang kajian yang telah kami lakukan ke atas sebuah syarikat iaitu Rumah Bisko NSC. Yang pertama ialah amalan perakuanan kos. Objektif kajian adalah mengkaji tahap perubahan amalan perakuanan pengurusan dalam syarikat-syarikat perkilangan di Malaysia dan menyiasat faktor penentu perubahan dalam sistem perakuanan kawalan. Penyelidikan ini dijalankan bagi mengkaji sama ada perubahan faktor organisasi dalaman seperti strategi dan struktur, juga faktor luaran organisasi seperti keamatan persaingan dan teknologi perkilangan yang maju mempengaruhi sebuah organisasi untuk mengubah perekonomian pengurusan dan sistem kawalan. FIMA bertindak balas terhadap perubahan dalam keadaan persekitaran yang kompetitif dan perkembangan teknologi yang semakin maju yang mana timbul akibat globalisasi. Perubahan ini akan mempengaruhi pemilihan amalan perekonomian pengurusan di dalam sesebuah organisasi dan juga mengakibatkan organisasi perlu mempertimbangkan semula corak organisasi sedia ada dan strategi sesuai dengan perubahan persekitaran akan berlaku. Apabila sesebuah firma berusaha untuk menyesuaikan kedudukan firma dengan keadaan persekitarannya, untuk menjadi sebuah firma yang berjaya berkekalan dan memperbaiki prestasi sedia ada, ia akan menjadi kritikal. Walau bagaimanapun, penyelidikan mengenai bagaimana perubahan teknologi dan persekitaran perniagaan kompetitif boleh menyebabkan perekonomian pengurusan dan organisasi berubah dalam negara-negara yang sedang membangun adalah terhad. Pendekatan kajian ini adalah untuk mempertimbangkan satu teori yang jelas mengkaji perubahan mod pandangan iaitu teori kontingensi. Teori ini digunakan untuk membangunkan suatu rangka kerja yang menerangkan konsep perekonomian pengurusan dan perubahan organisasi. Ia bukan sahaja menekankan mengenai kestabilan yang terkandung dalam tingkah laku berasaskan peraturan dan rutin sistem dan amalan organisasi, tetapi juga menyedari bahawa peraturan dan rutin boleh berubah. Proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri tertentu seperti industri penghilangan dan maklumat daripada data yang telah diproses digunakan dalam proses perancangan, pembuat keputusan dan kawalan. Antara tujuan perekawanan kos dilakukan adalah untuk kawalan kos, membuat keputusan, membuat perancangan dan akhir sekali ialah membuat anggaran harga. Kawalan kos. Kawalan kos sangat penting bagi pihak pengurusan untuk menentukan operasi, proses dan kos jabatan dengan cara terkawal. Melalui kawalan, ia membolehkan setiap jabatan organisasi bekerja dengan berkesan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan syarikat. Oleh itu, data yang diperoleh dari perekawanan kos sangat berguna untuk mendedahkan semua kerugian yang disebabkan oleh ketidakcekapan. Jadi langkah-langkah yang sesuai dapat diambil. Yang kedua ialah membuat keputusan. Maklumat kos yang betul dan tepat yang diberikan sangat berguna bagi pihak pengurusan untuk mengawal prestasi perniagaan dan status kewangan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sebagai contoh, perekawanan kos membolehkan pihak pengurusan menentukan kos kerja dan proses. Ia juga dapat mengesan kerugian dan pembaziran sebelum kerja selesai. Jadi, keputusan yang tepat dapat dibuat untuk mengelakkan kerugian selanjutnya. Yang ketiga ialah membuat perancangan. Dengan menganalisis maklumat dan aktiviti kos lepas dan membandingkannya dengan maklumat kos terkini, rancangan yang lebih baik dapat dibuat. Perbandingan ini sangat membantu perancangan masa depan untuk meningkatkan prestasi syarikat. Sebagai contoh, perekawanan kos dapat menganalisis pelbagai bentuk ketidakcekapan seperti pembaziran bahan mentah, pembaziran masa, pembaziran perbelanjaan, kegunaan mesin dan alatan. Yang terakhir ialah membuat anggaran harga. Perekawanan kos adalah untuk mengira kos produk untuk menentukan harga sebelum produk tersebut dijual.
Hal ini merangkumi pertimbangan semua faktor yang menentukan harga produk seperti modal dan pesaing. Seterusnya ialah kos-kos pengeluaran. Kos-kos pengeluaran terbahagi kepada 3, iaitu kos bahan mentah, kos buruh langsung dan juga overhead perkilangan. Bagi kos bahan langsung ialah kos yang dapat dikenali secara langsung dengan produk tersebut. Sebagai contoh, rumah biskut NAC menggunakan bahan langsung seperti margarin, minyak sayuran, gula tepung, tepung gandum dan lain-lain lagi. Kos yang seterusnya ialah kos buruh langsung. Kos buruh langsung boleh dikenal pasti secara terus kepada keluaran. Contohnya, rumah biskut NAC menggunakan 3 kaedah pengeluaran produknya, iaitu melalui buatan tangan yang menggunakan 100% buruh. Yang kedua, separa automesin yang menggunakan 50% tenaga mesin dan buruh pilihan. Dan yang ketiga, menggunakan mesin sepenuhnya dalam pengeluaran produk di mana tiada penggunaan buruh. Dalam kos langsung, terdapat 2 jenis iaitu mesin dan juga pekerja. Kos seterusnya ialah overhead perkilangan. Overhead perkilangan ialah kos pembuatan produk yang lain yang tidak dapat dikenal pasti secara langsung. Sebagai contoh, rumah biskut NAC menggunakan garam, gula, perbelanjaan utiliti, perbelanjaan perbersihan mesin, perbelanjaan penyelenggaraan mesin dan lain-lain lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kos perekonan. Terdapat 3 jenis kos perekonan iaitu normal, sebenar dan juga standard. Untuk rumah biskut NAC ini menggunakan perekonan kos normal. Perekonan kos normal, kos langsung yang sebenar iaitu bahan dan buruh berdasarkan pekerjaan semasa. Overhead pembuatan pula dikenakan menggunakan kadar overhead tertentu. Seterusnya yang kedua ialah perekonan kos sebenar. Kos langsung yang sebenar iaitu bahan dan buruh berdasarkan pekerjaan semasa. Overhead pembuatan yang sebenar pula apabila jumlah sebenar diketahui. Yang ketiga ialah perekonan kos standard. Kos langsung yang standard iaitu bahan dan buruh berdasarkan perekonan pekerjaan semasa. Pembuatan overhead pula menggunakan kadar overhead tertentu iaitu standard. Okey, kebaikan perekonan kos. Saya dapat lihat di sini kebaikan diperoleh rumah biskut NAC apabila mengamalkan perekonan kos normal. Kelebihannya ialah kelebihan terbesar untuk perekonan normal ialah kaedah yang cukup tepat jika angka anggaran untuk overhead standard adalah baik. Ia menggunakan kadar jangka panjang yang lebih lancar untuk peruntukan overhead daripada jumlah yang sebenar yang boleh merangkumi variasi besar dan kenaikan harga. Kebaikan perekonan kos sebenar. Satu faedah untuk pengekosan sebenar ialah inventory dapat dilaporkan secara purata dari masa ke masa yang membolehkan syarikat melihat harga purata untuk dibayar sepanjang tahun dan meramalkan dengan tepat. Seterusnya ialah kebaikan perekonan kos standard. Antara manfaatnya ialah pengawalan kos akan menjadi lebih baik. Selain itu, maklumat yang lebih berguna untuk perancangan pengurusan dan membuat keputusan serta pengukuran inventory yang lebih munasabah dan lebih mudah. Seterusnya ialah penjimatan kos dalam rekod penyimpanan serta berkemungkinan dapat mengurangkan kos pengeluaran. Seterusnya kita beralih kepada pengekosan proses dan juga tempahan kerja. Bagi rumah biskut NAC, mereka menggunakan kedua-dua pengekosan iaitu tempahan kerja dan juga proses. Hal ini kerana produk yang dikeluarkan adalah secara besar-besaran dan juga ada produk melalui tempahan. Bagi produk yang menggunakan pengekosan proses, produk dikeluarkan secara besar-besaran yang dikatakan bersifat homogenes. Bagi produk ini,
kos dikumpul mengikut proses. Bagi pengekosan tempahan kerja pula, ia juga dikenali sebagai sistem pesanan kerja. Pengekosan ini, kos dikenakan terhadap setiap kerja yang dilakukan. Hal ini bertujuan bagi mengagihkan kos-kos input. Rumah biskut NEC turut mengikut spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Pengumpulan, pengklasifikasian dan juga peruntukan kos. Bagi pengumpulan, Rumah Biskut NEC perlu mengenal pasti kos-kos yang terlibat dalam syarikatnya. Kos tersebut ialah bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead. Pengklasifikasian pula, Rumah Biskut NEC perlu menyenaraikan seperti bahan langsung iaitu tepung, gula dan juga telur. Ianya dibeli secara pukal daripada pembekal kilang. Buruh langsung pula, Rumah Biskut NEC mengambil pekerja daripada kenalan rapat dan juga warga asing. Bagi overhead pula, ia terdiri daripada kos tidak langsung seperti bahan tidak langsung iaitu bahan pencuci yang digunakan untuk membersihkan mesin setiap kali selepas mencampurkan biskut ataupun kek. Kos tidak langsung pula seperti sewa kilang, insurans kilang dan juga kos utility. Akhir sekali, bagi peruntukan kos, kesemua kos overhead diagihkan mengikut pusat kos ataupun jabatan. Rumah Biskut NEC terdapat banyak jabatan di kilang. Syarikat ini sesuai menggunakan kaedah urutan sebagai kaedah pengagihan semula kos. Yang terakhir ialah perbincangan dan cadangan. Berdasarkan perbincangan, kami telah mengenal pasti beberapa faktor penggerak bagi syarikat ini, iaitu apa yang menjadikan syarikat ini berjaya maju. Yang pertama ialah aturan strategi. Sikap pengusaha yang dahagakan perubahan seiring dengan usaha yang dilakukan secara berterusan. Beliau bijak dalam mengatur strategi untuk memastikan perniagaan yang diusahakan mampu berdaya saing dengan produk-produk yang sedia ada di pasaran. Yang kedua ialah mengambil peluang. Selain itu, pengusaha bijak mengambil peluang seperti menyertai pameran MIHAS 2016. Hasilnya, Puan Wani dipelawa membuka kilang di Indonesia kerana niat seorang ahli perniagaan dari negara itu untuk mengembangkan nama Rumah Biskut NEC di Indonesia. Yang seterusnya, terdapat beberapa cadangan kepada syarikat untuk terus maju, iaitu langkah yang boleh dilakukan oleh syarikat. Yang pertama ialah mengikut trend terkini. Syarikat perlu sentiasa mengikuti perkembangan citarasa atau trend semasa untuk memastikan produk yang dihasilkan boleh terus berdaya saing dengan produk lain di pasaran. Yang kedua ialah menggunakan sosial media. Ini sangat membantu untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luar di samping tiada kos yang diperlukan untuk mempromosi produk di media sosial tersebut. Yang ketiga ialah kerjasama dengan produk tempatan. Syarikat dapat berkongsi idea dan bekerjasama untuk memastikan perniagaan yang diusahakan terus berkembang seiring dengan produk lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.